Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin. Hari ini Cikgu akan tunjukkan tutorial soalan bijak sifir. Okey, hari ini Cikgu akan fokuskan kepada soalan penyelesaian masalah. Jadi sama-sama kita belajar. Jom. Okey, untuk soalan yang pertama, Cikgu bacakan. Sepasang kasut berharga RM24. Berapakah jumlah harga untuk 3 pasang kasut yang sama? Okey, jadi kita dah tahu untuk sepasang kasut. Kan? Sepasang kasut dia dah berikan kita maklumat iaitu RM24. Dia nak jumlah 3 pasang kasut. Jadi mudahlah. Ada dua cara di sini. Kita boleh buat tambah berulang sebanyak 3 kali, ataupun nak cepat kita kena guna darab. Okey, kita darabkan dengan 3. Dapatlah 3 pasang kasut yang sama harga. RM24 darabkan 3. Jadi kat sini kemahiran mengingati sifir. Sifar 4 darab 3 12, 2 darab 3 6 tu 7. So RM72. Jadi untuk 3 pasang kasut harganya RM72. Soalan ni sangat mudah. Okey, soalan kedua, 6 helai tudung berharga RM180. Berapakah harga untuk 4 helai tudung yang sama? Dia beli tudung yang sama, tapi penjual tu beritahu harga untuk 6 helai tudung berharga RM180. Tapi dia tak nak beli 6 helai, dia hanya nak beli 4 helai sahaja. Macam mana tu nak buat? Sebabnya kita tahu harga 6 helai tudung. 6 helai tudung, dia tak beri harga 1 helai tudung. Jadi sukar sedikit untuk kita kirakan. Sebabnya kita tak boleh terus darab dengan 4 helai. Sebab harga RM180 ini untuk 6 helai tudung, bukan untuk 1 helai tudung. Jadi bila jumpa soalan macam ni, kita cari dulu harga untuk sehelai tudung. Apa-apa tips dia, kamu kena cari untuk satu kuantiti dahulu. Okey, cari satu kuantiti. Kalau dia bagi 6, carikan untuk 1 dulu. Barulah kita boleh darab dengan berapa pun yang kita nak. Okey, kat sini kita bahagikan dulu RM180 dengan 6. Okey, RM jangan lupa. Okey, 1 tak ada. So kita terus tengok 2, nombor 18. Okey, ada 3 darab 6, 18. Tolakkan. Okey, turunkan sifar ni. Sifar darab 6 sama dengan sifar. Ni turunkan je lah sifar. Sifar darab 6, sifar. Okey, so kita dapatlah harga untuk sehelai tudung. Rupanya harga untuk sehelai tudung RM30. Sekarang kita nak cari, dalam soalan dia tadi kita nak cari 4 helai tudung yang sama. So bolehlah kita darabkan dengan 4. Kalau dia nak 5 helai pun boleh darab dengan 5. Okey, sekarang RM30 darabkan dengan 4 helai tudung. Okey, 4 darab 3 12. Okey, jadi harga untuk 4 helai tudung ialah RM120. Ingat tips dia, cari untuk satu kuantiti dahulu. Okey, baiklah. Cikgu bagi bentuk soalan yang sama tapi penceritaan sahaja yang berbeza. Okey, 3 biji kek memerlukan 180 gram tepung. Berapakah jisim tepung untuk 5 biji kek yang sama? Okey, kamu kena cari dulu untuk sebiji kek berapa tepung yang digunakan. Okey, 180 gram kita bahagikan dengan 3 biji kek. So, kita gariskan maklumat penting yang diberikan. Okey, 3 biji kek. Tapi yang dia nak tu adalah 5 biji kek yang kita tak tahu. Okey, jadi kita bahagikan dulu 180 gram
bahagikan dengan 3 biji kek. Okey, 1 tiada dalam sifar 3, terus tengok 18, 6 darab 3, 18. Tolakkan. Okey, turunkan sifar. Apa darab 3 sama dengan sifar? Sifar. Sifar darab 3 sama dengan sifar. So, untuk satu biji kek memerlukan 60 gram tepung. Sekarang kita dah tahu dah untuk sebiji kek 60 gram tepung. Jadi, senanglah kita nak cari untuk 5 biji kek yang sama. So, kita darab saja dengan 5. 60 gram darabkan dengan 5. 6 darab 5, 30. Okey, jadilah 300 gram. Sangat mudah. Okey, soalan seterusnya dalam topik isi padu cecair. Encik Majid membeli 20 liter minyak masak. Dia telah menggunakan 3/10 daripada minyak itu. Berapakah isi padu minyak yang tinggal? Okey, kita garis dulu maklumat yang diberi. 20 liter minyak masak. Dia telah menggunakan 3/10 daripada. Jika ada ayat daripada, 3/10 daripada, perkataan ini bermaksud darab. Maknanya daripada apa? Daripada minyak itu. Minyak itu yang mana? Minyak itu yang tadi itulah 20 liter. Kita letak siap-siap sini 20 liter. Maksudnya kita tahu 3/10 darabkan dengan 20 liter. Itu yang digunakan, yang dia guna. Tapi dia nak soalan nak berapakah isi padu minyak yang tinggal. Baki lah, maksudnya yang tinggal tu baki. Ada operasi tolak di situ. Okey, jadi kita dah gariskan maklumat penting. Tinggal kita nak kira. Okey, 3/10 daripada tadi darab 20 liter. 20 liter. Okey, kena letak simbol liter. Okey, di sini kita boleh masukkan 10 dengan 20 dalam sifar 10. 1, 2. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6 liter. Okey, senang. Okey, 6 liter. Jadi ini 6 liter yang digunakan. Tadi dia nak baki yang tinggal. Berapakah minyak yang tinggal? Jadi yang asal dia tadi, minyak yang asal tadi adalah 20 liter. Jadi kita kena tolakkan 20 liter. 20 liter tolakkan dengan 6 liter. Okey. Ni pinjam jadi 4. Jadilah 14 liter. Okey, baki minyak yang tinggal ialah 14 liter. Okey, soalan seterusnya melibatkan tajuk wang. Okey, jumlah wang simpanan Sarah ialah 60,000. Harga sebuah keretanya adalah 1/2 kali jumlah wang simpanan Sarah. Berapakah harga sebuah keretanya? Okey, maklumat yang diberi di sini ialah jumlah wang simpanan Sarah ialah 60,000. Harga sebuah keretanya adalah 1/2 kali. Apa maksud kali? Kali ni memberi makna operasi darab. Jadi 1/2 darab dengan apa? Jumlah wang simpanan. Jumlah wang simpanan. Mana jumlah wang simpanan? Ini 60,000. RM 60,000. Kita letak balik supaya kita tahu 1/2 kita darabkan dengan 60,000. Dapatlah harga sebuah keretanya. So dia nak berapakah harga sebuah keretanya? So senanglah, darab je terus dapat jawapan. Okey, so kita kirakan. Okey, kita terus kira. 1/2 darabkan dengan RM 60,000. Okey, step pertama kamu kena jadikan dia pecahan tak wajar. Darab tambah 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 3/2 darabkan dengan 60,000. Okey, ni kita boleh masukkan 1 dengan 6. Kita boleh masukkan dalam sifar 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2,
3. Yang ni kita boleh letak di sebelahnya. Okey, tinggal 30,000 darabkan dengan 3. Kalau boleh congak teruslah, ni semua sifar. 3 darab 3 9, jadilah 90,000. Kalau tak dapat congak boleh tulis balik, darabkan dengan 3. Sifar, 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 sifar dan juga 3 darab 3 9 RM, RM90,000. Okey, bahagikan dengan 1. Apa-apa pun kalau bahagi dengan 1, nombor itu sendiri. Jadi tak perlu bahagilah, 90,000 juga jawapannya. Okey, tak susah mana pun. Okey, soalan seterusnya dalam topik peratus. Okey, sepasang baju berharga 65% daripada harga sebuah beg tangan. Okey, harga sebuah beg tangan ialah RM80. Berapakah harga sepasang baju? Okey, jadi dia bagi kita maklumat. Dia kata 65% daripada harga sebuah beg. Jadi cikgu kata tadi jumpa daripada, ni bermaksud operasi darab harga sebuah beg tangan. Okey, dia dah beri kita harga beg tangan RM80. So RM RM80. Jadi 65% darab je dengan RM80. Okey, bila kita mudahkan maklumat seperti ini, senang untuk kita nak kira. Okey, dia nak apa? Berapakah harga sepasang baju? Okey, senanglah, darab teruslah dapat harga sepasang baju. 65% darabkan dengan RM80. Okey, kalau macam ni kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. 60 perkan 100 darab dengan RM80. Okey, kita tak perlu ambil sen pun. Okey. Okey, jadi tengok 80 dengan 100 boleh mansuhkan dalam sifir 20. Ingat 20, 40, 60, 80, 100. 1 ni 2, 3, 4, 5. So 4 dengan 5 kita boleh ambil sebagai jawapannya. So kita mansuhkanlah, ni 4, ini jadi 5. Okey, 65 dengan 5 pun kalau awak boleh fikirkan, dia masih boleh mansuhkan. Okey, kalau awak tak dapat nak fikirkan, awak bahagi macam biasa. Okey, dia memberi 1 dan juga 13. Okey, kena cekaplah. Okey, so 13 darabkan dengan 4. Okey, 12, 1 dan 4, 4, 5. Jadi RM RM52. Jadi sepasang baju tadi berharga RM52. Okey, mudah je. Soalan je nampak macam panjang, tapi bila kita mudahkan, jadi kita boleh kira dengan baik. Baiklah, soalan ini melibatkan topik masa dan waktu. Okey, kita bacakan soalan. Ustaz Din mengambil masa 20 minit untuk sampai ke rumahnya dari masjid. Maksudnya Ustaz Din pergi masjid, lepas tu dia nak balik ke rumah, tapi ambil masa selama 20 minit. Okey, dia tanya jika masa tiba di rumahnya pada jam 5.45 petang, pukul berapakah Ustaz Din bertolak dari masjid? Dia nak tahu waktu Ustaz Din bertolak dari masjid. Tapi kita tahu dah waktu akhir dia, waktu tiba dia di rumah pada pukul 5.45 petang. 5.45 petang. Okey, dia mengambil masa 20 minit untuk sampai ke rumahnya. Okey, perkara paling penting sini kamu kena ingat tentang formula tempoh masa. Okey, ada 3 benda yang kamu kena ingat: waktu mula atau waktu awal. Okey, waktu tamat sama juga dengan waktu tiba dan juga waktu akhir. Untuk soalan tadi kita guna waktu tiba lah. Waktu akhir dia tu adalah waktu tiba di rumahnya. Okey, pada pukul 5.45 petang. Okey, dan juga satu lagi tempoh masa. Untuk soalan ini kita nak cari waktu mula, waktu awal dia bertolak tadi. Waktu awal
Ustaz Din bertolak. Waktu mulalah. Okey, jadi formulanya waktu akhir tolak dengan tempoh masa. Okey, jom kita kirakan waktu mula bertolak dari masjid. Kita tak tahu, kan? Tapi dia beri kita tempoh masa. Tempoh masa dari masjid ke rumahnya selama 20 minit. Dia bagi juga kita waktu tiba di rumahnya. Waktu tiba di rumah, ni waktu akhir lah ni, pukul 5.45 petang. Jadi kalau kita nak tahu waktu dia mula bertolak dari masjid, kita kena guna operasi tolak. Kamu buat dulu master T, ni jam, ni minit. Okey, masukkan 5.45 minit, tolakkan dengan 20 minit. Okey, jangan letak di sini pula. Di sini rumah jam. Okey, di sini tempat minit. Okey, 5 tolak 0, 5, 4 tolak 2, 2. Ni 5 turunkan saja. Jadilah waktu mula bertolak dari masjid tadi adalah pukul 5.25 petang. Inilah jawapannya. Jadi mudah aja. Walaupun soalannya nampak macam panjang, tapi kita kena faham betul-betul apa kehendak soalan yang dia nak kita kirakan. Okey. So cikgu nak kamu buat latihan yang cikgu berikan dalam quizzes. Okey, lepas tu kamu bolehlah komen nama kamu. Okey, saya dah siap buat latihan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Selamat membuat latihan. Assalamualaikum.